Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa sahbihi. Jadi bersyukur kita dapat kita jumpa kuliah kita ini, iaitu kita bincangkan tentang ijtihad, jalan dan sejarah. Jadi pertamanya, mengapa anda mengambil kursus? Kita tanya balik pada diri kita, kenapa kita ambil kursus? Dan mengapa kursus ini ada? Kalau kita lihat pada namanya, dia menggabung tiga elemen penting, tiga elemen utama, iaitu pertamanya ijtihad, kemudian isu sains, dan yang ketiganya ialah pemikiran saintifik. Dan kalau kita lihat, kursus ini mengandungi unsur bridging, iaitu kursus yang menjalinkan antara disiplin ilmu pengajian Islam dengan disiplin ilmu sains. Sebab itu kalau kita lihat, namanya itu telah menggambarkan ijtihad itu merupakan satu elemen utama, elemen yang masyhur dalam bidang pengajian Islam. Dan elemen yang kedua, entiti yang kedua ialah entiti sains yang diwakili oleh isu sains dan pemikiran saintifik. Jadi dalam kursus ini kita cuba menggabung jalinkan, menjambatani pengajian Islam dengan sains. Dan kursus ini adalah kursus bagi pelajar tahun akhir, yang mana kita percaya yang pelajar pada tahap ini telah mempunyai keupayaan untuk melakukan analisis dan belajar secara kendiri. Tidak lagi seperti satu misalnya ataupun organisasi, perlukan bimbingan dan tuntunan daripada pensyarah. Seterusnya, kita lihat, kita masuk, sebelum kita pergi kepada isu sains dan pemikiran saintifik, kita perlu berkenalan dan mengetahui apakah itu ijtihad. Okay, latar belakang ijtihad. Ijtihad merupakan satu elemen penting, alat dalam penghasilan sesuatu hukum dalam Islam. Jadi hukum Islam merupakan suatu ketentuan hukum yang bersumberkan rujukan yang diiktiraf oleh syarak. Dan dua sumber ijtihad yang paling utama, sumber hukum Islam yang paling utama ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Ini merupakan dua sumber yang disepakati oleh para ulama. Jadi timbul persoalan, apakah semua isu boleh diselesaikan oleh dua sumber tadi, Al-Quran dan As-Sunnah? Adakah ayat Al-Quran itu terbatas? Adakah As-Sunnah itu merupakan suatu sumber yang tepat? Dan kalau kita lihat, dalam kehidupan manusia sehari-hari, isu dan masalah dalam hidup manusia ini akan sentiasa berterusan, akan sentiasa berlaku setiap hari. Jadi daripada kedua-dua sumber tadi, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, maka para ulama menerbitkan sumber hukum subsidiari yang lain. Contohnya, ijma' ulama, qiyas, dan beberapa lagi sumber hukum. Jadi masalah manusia ini memang sentiasa, sebab kehidupan manusia sentiasa akan berhadapan dengan perubahan, akan berhadapan dengan persoalan hidup. Jadi selagi mana manusia ada di atas muka bumi, selagi itulah akan muncul isu dan masalah dalam hidup manusia. Seterusnya kita lihat hukum Islam.
Hakikat bahawa hukum Islam secara keseluruhannya berasaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah tidak menafikan kenyataan bahawa sebahagian darinya berasaskan sumber-sumber yang lain. Dan sumber-sumber tersebut telah lahir sesudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumber-sumber ini tidak asing dari Al-Quran dan As-Sunnah, telah tercipta dari kedua-duanya sebagai sumber-sumber sokongan. Okey, kalau kita lihat sumber-sumber lain selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah itu lahir sesudah wafatnya Rasul. Persoalannya, mengapa perkara ini terjadi? Mengapa ketika hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumber hukum Islam itu hanya Al-Quran dan As-Sunnah, tapi setelah wafatnya Rasulullah maka terhasil ataupun dicipta oleh ulama sumber-sumber lain selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun sumber-sumber lain ini masih lagi bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, masih lagi berada dalam kalangan para sahabat, dalam masyarakat Madinah khususnya, kita dapat lihat bahawa segala hukum, segala persoalan itu boleh ditanya terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika baginda masih lagi hidup, Al-Quran itu sentiasa masih lagi dalam tempoh penurunan, masih lagi belum disempurnakan. Jadi apabila ada persoalan-persoalan ataupun teguran yang Allah hendak lakukan, maka Allah akan turunkan wahyu. Banyak contoh. Jadi selepas wafatnya Rasulullah, maka Rasulullah sebagai pemutus hukum telah tiada. Dan wafatnya Rasulullah juga bermakna Al-Quran telah tidak diturunkan lagi. Maksudnya Al-Quran telah sempurna, telah disempurnakan. Jadi sebab itu, terdapat beberapa isu ataupun masalah yang tidak ada ataupun tidak wujud ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana memerlukan para sahabat berfikir, mencari hukum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tapi tidak dijumpai yang bersifat direct tentang isu tersebut. Jadi ini memerlukan suatu penekunan akal, penekunan terhadap nas-nas yang ada. Dan secara amnya sumber-sumber ini bolehlah dikategorikan dalam suatu istilah yang disebut sumber ijtihadiyah. Maksudnya ia memerlukan penekunan dari segi akal fikiran bersumberkan kepada nas untuk mencari ataupun memberi hukum atau status terhadap sesuatu isu itu. Jadi sebagai rumusannya, hukum Islam adalah gabungan antara unsur wahyu, yakni tekstual atau khususiyah, dengan akal ataupun bukan tekstual ataupun ijtihadiyah. Okay. Okay. Jadi apakah itu ijtihad? Okay, kalau kita lihat definisinya secara teknikalnya, ijtihad ini didefinisikan oleh para ulama dengan berbagai-bagai kenyataan, okay, berbagai-bagai penafsiran yang secara umum memberi pengertian usaha yang bersungguh-sungguh dalam melakukan penyelidikan. Kalau kita lihat dari segi bahasa, ijtihad, okay, merupakan kata terbitan daripada perkataan Arab iaitu jahada. Jim aswazan apa? Ijtihada, ifta'ala. Okay. Jadi kalau dari segi bahasanya, ijtihad bermaksud rajin atau berusaha bersungguh-sungguh dalam mendapatkan sesuatu. Selain daripada itu, ia juga didefinisikan secara bahasanya percubaan seseorang pada tahap maksimum dan sedaya upaya untuk merealisasikan perkara tertentu yang diingininya, sama ada perkara itu berbentuk hissi atau maknawi. Selain daripada itu,
Ijtihad juga didefinisikan secara lughatannya sebagai curahan usaha dalam melakukan suatu perkara. Jadi kalau dari segi istilahnya, pendefinisian secara istilah, Al-Amidi mendefinisikan ijtihad sebagai mencurahkan segala kemampuan untuk menentukan sesuatu yang zanni dari hukum-hukum syarak dalam batas sampai dirinya merasa tidak mampu melebihi usaha itu. Ibnu Hajib Al-Maliki mencurah mendefinisikan ijtihad sebagai mencurah sepenuh kemampuan untuk mengeluarkan hukum syarak yang zanni. Al-Ghazali Hujjatul Islam mendefinisikan sebagai pengarahan segala kemampuan seorang mujtahid dalam memperoleh hukum-hukum syar'i, yakni menggunakan segala daya kesungguhan untuk mengeluarkan sesuatu hukum syarak melalui kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Muhammad Sayyid Tantawi mendefinisikan ijtihad sebagai seorang yang faqih, mahir dalam ilmu fiqh, mencuba sedaya upayanya untuk mengeluarkan syarak yang praktikal dan berkesan dengan cara membuat kesimpulan daripada dalil-dalil syarak. Jadi kalau kita lihat secara umumnya, definisi ijtihad secara istilah ini melibatkan elemen usaha yang sedaya upaya, yang sehabis daya, dan melibatkan hukum syarak yang zanni, bukan hukum syarak yang qat'i. Sebab hukum syarak yang qat'i telah jelas dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi ijtihad ini melibatkan hukum-hukum syarak yang bersifat zanni, yang tidak jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Okay, seterusnya, kehujahan ijtihad menurut Al-Quran. Dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi tahkuma bainan nasi bima araka wa la takun lil kha'ina khasima." Surah An-Nisa ayat 105. Tafsirnya, terjemahannya, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, supaya engkau menghukum di antara manusia menurut apa yang Allah telah tunjukkan kepada melalui wahyunya, dan janganlah engkau menjadi pembela bagi orang-orang yang khianat. Kita lihat pula kehujahan ijtihad menurut sunnah. Dalam satu hadis Nabi SAW, "Iza وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران فإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر." متفق عليه. Daripada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang hakim memutuskan sesuatu hukum melalui ijtihad dan ijtihadnya itu benar, maka baginya 2 pahala. Sekiranya ijtihadnya salah, maka baginya 1 pahala. Dalam hadis yang lain, lamma arada an yab'atha Mu'adzan ila al-Yaman, qala كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال أجتهد رأيي ولا آل. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره
qala alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillahi li yurdi Rasulullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz ke Yaman sebagai qadi, Rasulullah bertanya, "Apa kamu berhukum?" Jawab Muaz, "Dengan apa yang ada di dalam kitabullah." Tanya Rasulullah lagi, "Sekiranya kamu tidak mendapatinya dalam kitabullah?" Jawab Muaz, "Aku akan berhukum dengan apa yang dihukumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian baginda bertanya lagi, "Seandainya kamu tidak mendapatinya dengan apa yang dihukumkan oleh Rasulullah dan kitabullah?" Muaz menjawab, "Aku akan berijtihad dengan pandangan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudiannya bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah." Jadi kat sini, di sini daripada hadis ini kita dapati bahawa sekiranya sesuatu perkara itu tidak ditemui hukumnya secara jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berijtihad, dan perkara ini dibenarkan oleh Rasulullah. Sebagaimana sabda baginda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasul." Sekiranya tidak boleh dilakukan, maka Rasulullah akan melarang, mungkin akan memarahi Muaz. Tapi sebaliknya. Okay, seterusnya, apakah skop ijtihad? Adakah semua perkara boleh diijtihad? Okey. Pertamanya ialah sesuatu perkara itu mestilah ataupun selain daripada dalil qat'i. Tidak boleh melangkaui nas-nas hukum yang mempunyai dalil qat'i yang menunjukkan makna yang jelas dan tidak boleh ditakwil lagi. Contohnya, sekiranya seorang ulama berijtihad bahawa solat fardu itu 5 waktu. Okay. Jadi dalam keadaan ini, ia tidak boleh dipanggil sebagai ijtihad sebab sememangnya telah qat'i dalil berkenaan dengan kefarduan solat 5 waktu sehari semalam. Itu juga kalau ada yang kata, saya berijtihad bahawa puasa di bulan Ramadan bermula daripada masuknya waktu subuh sehingga masuknya waktu maghrib. Jadi perkara itu tidak boleh diijtihadkan lagi sebab ia bukannya sifat dhanni, tapi sememangnya bersifat qat'i. Yang mungkin boleh diijtihadkan, bagaimana masuk waktu solat fardu subuh dan fardu maghrib di kutub utara misalnya. Jadi dekat situ ada masalah. Ada perkara yang samar-samar. Sebab kalau kita lihat dalam konteks di kutub utara dan kutub selatan, siangnya selama 6 bulan, malamnya selama 6 bulan. Dia tak sama dengan keadaan di tempat. Okay? Jadi ia memerlukan ijtihad daripada para ulama. Bagaimana untuk menentukan bila mulanya waktu puasa dan bila berakhirnya waktu puasa itu. Kemudian seterusnya melibatkan dalil zanni dan nas Al-Quran dan hadis yang pendalilannya bersifat zanni. Perbezaan pemahaman sama ada pada lafaz ataupun frasa tertentu. Kalau kita lihat contohnya dalam Al-Quran berkenaan mastumun nisa. Okay? Jadi kalau kita lihat imam-imam mazhab yang ada, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, berbeza pendapat dari segi batalnya wuduk apabila bersentuhan antara lelaki dan wanita. Ada yang menetapkan bahawa sekiranya bersentuhan tanpa nafsu syahwat, maka wuduk itu tidak batal. Tetapi kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i, apabila bersentuhan antara lelaki dan wanita, batal wuduk meskipun tanpa nafsu syahwat. Jadi di sini ada perbezaan dan sememangnya ulama-ulama terdahulu telah berijtihad dan menentukan hukum begini sebagai contoh. Kemudian ijtihad hanya boleh dilakukan pada nas-nas yang masih di peringkat zan, iaitu dari segi sabit. Pokok perbincangan kalau nas-nas yang bersifat zan dari segi sabitnya, maka perbincangan mujtahid pada sanad dan batas kesesuaian untuk menentukan.
Kalau dari segi terdapat zon, dari segi petunjuk, maka perbincangan mujtahid pada penafsiran atau pengambilan kekuatan petunjuk pada makna sasaran, pada kesuciannya dari sebarang pertentangan, dan pada kekhususan atau keumumannya. Sama ada hukum itu khusus untuk situasi tertentu ataupun umum, melibatkan semua orang Islam. Okay. Seterusnya, sejarah ijtihad. Ijtihad melalui sejarahnya yang tersendiri. Bermula sejak dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ke hari ini. Ijtihad pernah mengalami zaman kejatuhan, khususnya para ulama lebih gemar berpegang kepada tinggalan-tinggalan kajian hukum oleh para ulama sebelumnya. Kita akan lihat nanti. Secara kronologi, ijtihad bermula sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ketika itu ijtihad masih belum dianggap sebagai sumber hukum kerana wahyu masih turun, yakni fiqhul wahyi. Kalau kita lihat tadi, dan ada beberapa contoh lain, ada sahabat-sahabat yang berijtihad, tapi ianya tidak dianggap sebagai sumber hukum kerana wahyu masih turun lagi. Seandainya ijtihad betul, maka ijtihad itu akan direstui. Tapi sekiranya tidak betul ataupun salah, tersasar, maka ianya akan diperbetulkan. Jadi timbul persoalan, kenapa perlu ijtihad? Apakah ijtihad dibuat oleh para sahabat suatu hayatnya baginda sallallahu alaihi wasallam? Okay. Kalau kita lihat hadis berkenaan dengan Muaz ketika diutuskan sebagai qadi tadi, maka di situ ada satu petunjuk bahawa para sahabat telah mula berijtihad meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada lagi. Jadi ijtihad diteruskan pada zaman para sahabat radhiyallahu anhum, dan usaha peluasan empayar Islam, Rom, peluasan ke Rom, Parsi, Afrika Utara yang dijalankan telah membuka ruang kepada timbulnya masalah baru yang tidak pernah timbul pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kenapa ini? Kerana kalau kita lihat ketika kekuasaan Islam itu berlegar di semenanjung tanah Arab, budayanya, percakapannya adalah lebih kurang sama meskipun ada perbezaan dari segi logat, lahjah dan sebagainya. Tetapi apabila berlaku perluasan luar daripada perbatasan Jazirah Arab itu, maka berlaku pertembungan budaya, pertembungan intelektual, kerana Rom, Parsi misalnya telah mempunyai sejarah ketamadunan yang cukup tinggi. Kalau kita baca sejarah, kita akan dapati ketika itu ada Empire Rom, ada Empire Parsi yang pun mempunyai sistemnya sendiri, mempunyai kepercayaannya tersendiri, yang mempunyai kebudayaannya tersendiri. Jadi apabila berlaku pertembungan, akan timbul pelbagai isu, pelbagai masalah yang belum pernah timbul ketika hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memerlukan kepada jawapan-jawapan dari segi hukum Islam. Okay? Dan ketika inilah perkembangan ijtihad itu mula berlaku secara rancak, secara aktif. Okay, kalau kita lihat sejarah perkembangan ijtihad secara umumnya, bermula dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diteruskan oleh para sahabat, kemudian melalui fasa zaman tabi'in, kemudian zaman tabi'ut tabi'in, seterusnya mengalami satu zaman yang dikenali sebagai zaman taklid, dan akhirnya zaman kebangkitan semula ijtihad. Okey. Salah satu contoh ijtihad yang pernah dilakukan oleh para sahabat dan ijtihad yang berlaku ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi hidup, okay? Iaitu ijtihad berkaitan dengan kawanan perang Badar. Selepas tamatnya perang Badar, umat Islam telah berjaya menawan 70 orang tentera musyrikin. Okay? Jadi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pandangan para sahabat berkenaan apakah yang perlu dilakukan kepada tawanan ini tadi. Jadi ada tiga usul, ada pun tiga pandangan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mencadangkan mereka dilepaskan dan digesa bertawaf. Memandangkan tawanan-tawanan ini merupakan kaum dan kaum kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ada yang mempunyai pertalian kerabat. Yang kedua, pandangan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an yang mencadangkan mereka dipancung dan dibunuh kerana mendustakan dan mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah. Pandangan yang ketiga lagi keras, okay, iaitu Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an yang mencadangkan agar tawanan-tawanan ini dicampakkan ke dalam nyalaan api di suatu lembah. Okay? Jadi kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan sekadar mengambil tebusan daripada tawanan-tawanan tersebut. Maksudnya lebih cenderung kepada pandangan oleh Sayyidina Abu Siddiq. Lalu tidak lama selepas itu Allah menurunkan ayat 67 hingga 68 surah Al-Anfal yang membenarkan pendapat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, iaitu yang mencadangkan agar mereka dipancung dan dibunuh kerana mendustakan dan mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Jadi kalau kita lihat di sini, uh, apa yang diputuskan oleh baginda Rasulullah itu ternyata tidak kurang tepat berbanding dengan pandangan yang diberikan oleh Sayyidina Umar. Jadi dekat sini kita lihat para sahabat telah berijtihad, telah melakukan ijtihad, dan hasil daripada pandangan mereka itu baginda Rasulullah membuat keputusan. Okay, seterusnya, sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ijtihad ini. Secara umumnya, semua sahabat terima ijtihad. Tak ada yang kata, oh ijtihad ni. Tak ada. Semua terima ijtihad. Suatu cara untuk mengeluarkan hukum Islam. Namun, para sahabat ini berbeza sikap dalam mengamalkan ijtihad, dalam mendahulukan ijtihad. Okay? Dan dalam hal ini, para sahabat berpegang dan mereka tidak sama sekali berniat mengikat orang lain dengan pandangan-pandangan mereka. Jadi ijtihad mereka itu, pandangan mereka itu adalah sekadar pandangan mereka dan mereka tidak menyatakan bahawa itu sebagai sesuatu yang perlu ditaati dan diikuti oleh orang lain. Jadi ada dua sikap para sahabat dalam isu berijtihad ini. Pertama, golongan yang pertama tiada keraguan untuk berijtihad. Jadi bila mereka tidak temui apa-apa dalil dalam Al-Quran, maka mereka terus berijtihad. Hal ini disebabkan sikap mereka yang berhati-hati dalam riwayat hadis. Jadi bagi mereka lebih mudah jika ijtihad diasaskan kepada pemikiran. Kerana asas kepada sikap mereka ini ialah sekiranya silap meriwayat, lebih besar dosanya dari silap ijtihad. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu finnar." Okay? Barang siapa yang mendustakan sesuatu perkara atas nama Nabi, maksudnya menyandarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan itu adalah dia tak pernah sebut pun tentang itu, maka dia telah menempah tempat di neraka. Cuba kita bandingkan dengan satu hadis yang berkaitan dengan ijtihad tadi, hadis pertama tadi. Sesiapa yang berijtihad dan benar ijtihadnya, maka akan dikurniakan dengan dua ganjaran, ajran. Sekiranya silap, akan dikurniakan dengan satu ganjaran, ajrun. Jadi para sahabat yang mengambil sikap untuk berijtihad berbanding dengan menukilkan hadis, disebabkan sikap ini. Mereka lebih takut balasan mendustakan sesuatu perkara yang disandarkan kepada Nabi
berbanding tersilap dalam berijtihad. Kemudian golongan kedua pula mengambil sikap sangat berhati-hati untuk berijtihad. Dan para sahabat dalam golongan ini hanya berijtihad dalam ruang yang tepat dan terpaksa sahaja. Dan salah seorang sahabat yang masyhur dengan sikap ini ialah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Siapa Abdullah bin Umar ini? Abdullah ibnu Umar ini merupakan anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Kalau kita lihat, terdapat satu perbezaan sikap yang ketara dari segi sikap terhadap berijtihad ni. Sikap untuk berijtihad. Kalau kita lihat, ayahanda Abdullah, yakni Sayyidina Umar Al-Khattab, lebih senang untuk berijtihad yang diasaskan kepada pemikiran beliau. Okay, berbanding Abdullah yang mengambil sikap sangat berhati-hati. Okay, kenapa golongan kedua ini mengambil sikap sedemikian? Golongan ini cuba untuk mengikuti segala yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hayat baginda. Kalau kita lihat, Abdullah bin Umar ini sikapnya, dia cuba untuk melakukan setiap perkara yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dia cuba untuk mengunjungi semua tempat yang pernah disinggahi. Jadi sahabat-sahabat dalam golongan kedua ini, mereka tidak mahu melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Itu sikap dia. Golongan pertama tadi, mereka bersikap sedemikian kerana takutkan balasan. Kerana dosa meriwayat hadis lebih besar dari dosa tersilap meriwayat hadis lebih besar berbanding tersilap ijtihad. Golongan kedua pula, mereka ini cuba untuk mengikuti, melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan tidak melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tapi perlu diingatkan, kedua-dua golongan ini mereka terima ijtihad. Tak ada yang menolak. Cuma sikap mereka, sama ada nak ijtihad dulu ke atau macam mana. Okay. Kemudian para sahabat yang besar, iaitu pimpinan sahabat, banyak melakukan musyawarah dalam mencari hukum ataupun dalam menentukan hukum sesuatu perkara, yang dikenali sebagai ijtihad syura. Dan hasil syura inilah yang melahirkan ijma' para sahabat. Jadi musyawarah ataupun ijtihad syura ini mudah berlaku pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan awal pemerintahan Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Kerana pada zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar, beliau menggubah satu polisi, iaitu menghalang para sahabat meninggalkan Hijaz. Maksudnya perlu berada di sekitar Madinah, supaya senang untuk beliau melakukan ataupun memanggil para sahabat musyawarah jika timbul apa isu kaitan dengan hukum dan sebagainya lagi. Dan kita lihat dalam zaman pemerintahan Saidina Abu Bakar, terdapat beberapa hukum yang terhasil daripada ijtihad syura yang memerlukan perbincangan dalam kalangan para sahabat. Contohnya dari segi memerangi golongan riddah dan membayar zakat. Kemudian ijtihad yang berkaitan dengan pengumpulan mushaf Al-Quran. Menarik kalau kita lihat dari segi kisah bagaimana pengumpulan mushaf Al-Quran ini. Sebab pada awalnya, sebagaimana kita ketahui, Al-Quran ini dicatatkan oleh para penulis dan biasanya dicatat pada pelepah tamar, pada kambing, dan ianya tidak disusun dalam mushaf yang kita kenali pada. Kemudian apabila berlaku perang Riddah, maka terdapat beberapa sahabat yang syahid, yang meninggal dunia tersebut. Dan ini yang
penghafaz Al-Quran, penulis wahyu. Jadi ini menimbulkan kebimbangan pada diri Saidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian timbul idea hasil ijtihadnya untuk mengumpulkan tulisan-tulisan wahyu yang dicatatkan tadi dalam satu bentuk mushaf. Dan ketika ini yang menarik. Sebab kalau kita lihat, kebiasaannya Saidina Abu Bakar mengambil sikap yang lebih lembut berbanding Saidina Umar. Tapi dalam isu ini, terbalik. Saidina Abu Bakar secara tegasnya menyatakan bahawa perlu mushaf ini dikumpulkan. Sedangkan Umar bersikap lebih lenient, kerana risau adakah ini sesuatu yang benar ataupun betul kalau hendak dilihat pada pandangan Rasulullah sekiranya baginda masih hidup. Okey. Kemudian apabila berlakunya perluasan wilayah Islam keluar perbatasan Jazirah Arab ataupun Semenanjung Arab, timbul persoalan, adakah masih wujud ijtihad syura berikutan perpindahan sahabat-sahabat Nabi SAW ke luar Hijaz. Okay. Jadi disebabkan persoalan ini, sebahagian ulama berpegang bahawa ijtihad syura hanya berlaku pada zaman Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu sahaja. Kita lihat apabila masuknya zaman Saidina Uthman, maka wilayah Islam ini telah semakin meluas sehingga ke Afrika Utara, sehingga ke Mesir, sehingga ke Maghribi, sehingga ke Andalusia, sampai ke mana tu? Belum lagi. Sehingga ke Syam, okay? Sehingga ke Parsi, Iraq. Jadi timbul persoalan, adakah masih wujud lagi ijtihad syura? Sebab itulah sebagai ulama berpegang ijtihad syura hanya berlaku pada zaman Saidina Abu Bakar dan Umar sahaja. Okey. Hasil gerakan ijtihad oleh para sahabat Nabi SAW telah meninggalkan dua warisan utama yang sangat berharga kepada generasi selepas sahabat ini. Pertama ialah metodologi dan kaedah berijtihad. Dan metodologi dan kaedah berijtihad ini wujud berdasarkan cara para sahabat Nabi SAW mencari ataupun mengistimbatkan sesuatu, dalam merumuskan sesuatu. Bagaimana kaedah, bagaimana cara. Dan inilah yang terhasil, dan ini kemudiannya diwariskan kepada generasi selepas sahabat. Seterusnya yang kedua ialah khazanah hukum fiqh yang dirumuskan oleh para sahabat, yang dalam usul fiqh dikenali sebagai fatwa as-sahabah. Seterusnya ijtihad pada zaman tabi'in. Siapakah tabi'in? Man humut tabi'in? Tabi'in merupakan generasi yang hidup selepas wafatnya Rasulullah SAW dan bergaul ataupun berinteraksi dengan para sahabat Nabi. Mereka ini tidak sempat berjumpa dengan Nabi, sempat untuk bergaul, berjumpa dengan para sahabat baginda. Jadi ketika era ini, ketika zaman ini, ijtihad diteruskan, bahkan lebih diperlukan. Kerana apa? Kerana satu, disebabkan perluasan wilayah Islam yang telah meluas, dan disebabkan itu berlaku pertembungan budaya pemikiran dengan tamadun-tamadun lain, dan wujud pelbagai isu yang menuntut kepada ijtihad. Namun ketika zaman tabi'in ini berlaku kecenderungan perbezaan pendapat yang semakin melebar, yang semakin luas berbanding ketika zaman sahabat.
Kalau kita lihat ketika zaman sahabat itu pun telah wujud perbezaan pendapat tentang sesuatu perkara. Bahkan kalau kita lihat tadi contoh ijtihad tawanan perang Badar itu ketika hayat Rasulullah pun telah wujud perbezaan pandangan. Okey, apa yang menyebabkan berlakunya perluasan ataupun melebarnya perbezaan pendapat? Pertama ialah lahirnya golongan serpihan. Kalau kita lihat kembali sejarah Islam, ketika ketika bahagian akhir ataupun penghujung zaman pemerintahan Khulafaur Rashidin, khususnya selepas fasa kedua, 6 tahun kedua pemerintahan Saidina Uthman ibn Affan, dan ketika zaman pemerintahan Saidina Ali ibn Abi Wajhah, berlaku perbezaan dan pertelingkahan politik yang boleh dikatakan hebat atau dahsyat antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disumbangkan oleh pelbagai, dan berlakunya pertelingkahan politik dan pandangan ini akhirnya menimbulkan beberapa golongan serpihan. Okay? Antara golongan utama yang muncul ketika itu, golongan serpihan yang muncul ialah golongan Khawarij dan golongan Syiah. Dan hasil daripada wujudnya golongan serpihan ini membawa kepada faktor seterusnya, iaitu kurangnya sensitif terhadap keaslian ataupun autentisiti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada dalam kalangan penyokong golongan serpihan ini tergamak ataupun berani untuk menghasilkan hadis palsu bagi menyokong dan memperteguh pegangan mereka. Dan ini menyebabkan melebarnya perbezaan pendapat pada zaman ini. Kalau kita lihat, banyak peristiwa yang menyumbang kepada pertelingkahan politik ini. Apabila Saidina Uthman ibn Affan dibunuh, jadi mereka pembela Saidina Uthman ini cuba untuk mencari mereka yang membunuh Saidina Uthman. Okay? Masalahnya ada dalam kalangan Khalifah Saidina Ali ibn Abi Talib. Dan ketika itu, pada zaman itu, kalau kita lihat baca sejarah, umat Islam berada dalam keadaan yang sangat tidak stabil dan tidak sesuai untuk Saidina Ali untuk bertindakan lagi. Tapi disebabkan desakan, disebabkan kegelojohan para penyokong kedua-dua pihak ini, akhirnya menyebabkan Saidina Ali ibn Abi Talib akhirnya dibunuh. Yang pada sebelum itu berlaku peristiwa Majlis Tahkim, daya muslihat dan sebagainya, yang akhirnya membawa kepada berlaku perpecahan semakin melebar. Okay? Yang akhirnya membawa kepada berakhirnya zaman Khulafaur Rashidin. Okay, kalau kita lihat wujud perbezaan pemikiran hukum, yang mana terhasilnya dua kecenderungan perbezaan pemikiran hukum yang semakin luas dan jelas. Pertama, kita lihat adanya apa yang dikenali sebagai aliran atau madrasah al-madi ataupun madrasatul hadis ataupun madrasatul sunnah. Yang kedua ialah madrasatul Iraq ataupun madrasatul Kufah ataupun dikenali sebagai madrasatul Ra'i. Jadi ada dua aliran. Perbezaan pendekatan kedua-dua aliran ini bukan berarti mereka menolak autoriti as-sunnah sebagai sumber hukum. Kedua-dua madrasah ini menerima dan mengiktiraf
as-sunnah sebagai sumber hukum. Jadi dalam hal ini tiada isu tentang as-sunnah sebagai sumber hukum. Apa yang menjadi titik perbezaannya ialah pertama, sejauh mana penglibatan akal dalam penghasilan hukum. Yang kedua, adakah akal mempunyai autoriti untuk dipegang sebagai sumber? Jadi dalam isu penggunaan akal, Madrasatul Madinah berpandangan bahawa penggunaan akal fikiran hanya dalam keadaan terdesak sahaja, yakni rukhsah. Sebaliknya, bagi aliran Kufah, akal perlu digunakan secara meluas dan menolak keterbatasan akal sebagai ruh. Okay, jadi ini titik perbezaannya dari segi penggunaan akal untuk berijtihad itu. Kenapa timbulnya perbezaan sedemikian? Kenapa berlaku perbezaan antara Madrasatul Madinah dan Madrasatul Kufah? Kenapa? Pertama, Madinah Al-Munawwarah merupakan pusat penurunan wahyu dan perkembangan dalam penyebaran Islam. Dan kita lihat Ahlul Madinah ini ataupun masyarakat Madinah, mereka pernah hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mewarisi budaya hidup itu. Okay? Jadi dan di Madinah, kalau kita lihat persekitaran dan cara hidup orang Arab sepenuhnya di Madinah itu, persekitaran cara hidup orang Arab adalah cara hidup orang Arab sepenuhnya yang diwarisi sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mencontohi, mengikuti apa yang pernah dilakukan, ditunjuk, dimanifestasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Hal ini berbeza dengan Iraq yang mana merupakan kosmopolit dan menjadi pusat pertembungan pelbagai budaya. Kalau kita lihat sejarah Iraq, sejarah Parsi, Iraq itu ataupun Baghdad, Kufah itu menjadi titik pertemuan antara uh, budaya Rom, budaya Romawi, budaya Parsi. Kemudian masuk pula budaya Islam. Jadi ada pertembungan dari segi pelbagai budaya, wujud pelbagai isu, cara hidup dan budaya yang tiada kenyataan mengenainya dalam Al-Quran maupun hadis sebagaimana uh, di Madinah. Dan di Madinah mempunyai perbendaharaan dan khazanah hadis dan sunnah yang lebih banyak berbanding, kerana para sahabat masih ramai lagi. Tinggalan para sahabat, tinggalan oleh Rasulullah, tinggalan khazanah hadis dan sunnah itu sama ada yang bersifat tulisan maupun perlakuan lebih banyak berbanding Kufah. Jadi di Kufah, disebabkan khazanah sunnah yang terhad, disebabkan simpanan tulisan-tulisan hadis, catatan-catatan hadis yang terhad berbanding dengan Madinah, maka uh, kekurangan ini menuntut kepada penggunaan akal dalam menyelesaikan pelbagai isu dan masalah yang timbul dalam masyarakat Iraq. Jadi ini menyebabkan berlakunya perbezaan besar antara Madrasatul Sunnah, Madrasatul Madinah dan Madrasatul. Sebab itu berbeza. Sebab itu di Madinah mereka lebih berteraskan kepada sunnah, lebih kerana banyak di sana khazanah sunnah itu jauh lebih banyak berbanding dengan di Kufah, di Iraq, yang mana khazanah sunnah itu kurang. Jadi apabila timbul pelbagai isu disebabkan kekurangan dari segi khazanah sunnah ini, maka memerlukan menuntut kepada pemikiran ataupun ijtihad berasaskan pandangan ar-ra'i. Okay? Kemudian selepas berakhirnya zaman tabi'in ialah zaman tabi'ut tabi'in.
Tabi'ut tabi'in ini maksudnya golongan yang pernah bergaul, pernah berjumpa, berinteraksi dengan para tabi'in, tetapi tidak pernah berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah tabi'ut tabi'in. Zaman ini bermula pada awal kurun kedua Hijrah sehingga pertengahan kurun keempat, sekitar 200 tahun Hijrah. Okay? Lebih jelasnya ialah bermula ketika pemerintahan Abbasiyah. Dan ketika ini kegiatan ijtihad telah memuncak dan mencapai tahap yang cukup tinggi. Dan lahir mazhab-mazhab fiqh yang mempunyai metodologi yang tersendiri dan sistematik dalam menyelesaikan hukum. Okay. Jadi ketika ini muncul ataupun terbentuknya mazhab-mazhab fiqh yang pertama. Jadi banyak lagi. Okay. Ini adalah yang masyhur. Bermula dengan mazhab Hanafi oleh Imam Abu Hanifah, kemudian diikuti oleh mazhab Malik, mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, kemudian mazhab Hambali, Ibn. Jadi apa faktor yang menyumbang kepada perkembangan pesat dan tahap tertinggi perkembangan ijtihad pada tempoh itu? Pertama ialah disebabkan oleh sikap pemerintah. Sikap pemerintah ketika itu yang sangat peka dan mengambil berat perkembangan ilmu, yang mana mereka ini, para pemerintah, para khalifah Abbasiyah, mempunyai hubungan yang cukup rapat dengan ulama dan memberi kebebasan ilmu meskipun perkara itu ataupun pemikiran ulama itu mengkritik pemerintah dan dasar kerajaan. Okay. Kalau kita lihat ketika ini pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, pada zaman pemerintahan Khalifah Harun Al-Rashid dan anaknya Khalifah Ma'mun, ketika ini para khalifah menaungi aktiviti ilmu, memanggil para ulama untuk mengajar anak-anak khalifah, anak-anak pemerintah. Dan ketika itu para ulama bebas untuk mengkritik khalifah. Itu masalah. Kalau ada dasar-dasar pemerintah khalifah yang tidak bertepatan dengan Islam, yang bersifat zalim, maka para ulama boleh mengkritik dan menghentam. Itu masalah. Contohnya, ketika Imam Malik dijemput oleh khalifah untuk mengajar anak baginda di istana, maka apa Imam Malik kata? Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Maksudnya, kalau orang nak belajar tu, dialah yang perlu datang kepada guru, bukan datang kepada murid. Dan Imam Malik tak dikenakan apa-apa tindakan oleh khalifah disebabkan sikapnya itu. Jadi kat situ memang wujud kebebasan ataupun hormat oleh para pemerintah terhadap para ulama. Dan khalifah membiayai kegiatan ilmu, menjadikan istana baginda sebagai tempat perbincangan, perdebatan, diskusi ilmiah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pembinaan metodologi mazhab. Para pelopor mazhab telah berjaya membina metodologi berijtihad masing-masing, yang mana membolehkan mujtahid selepas itu untuk melakukan ijtihad berdasarkan metodologi yang telah dibina berkenaan. Kalau kita lihat bagaimana mazhab Syafi'i mempunyai kaedah berijtihadnya yang tersendiri, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dan disitulah yang menyebabkan berlakunya perbezaan hukum terhadap perbezaan pandangan, pendapat disebabkan pengambilan dalil yang mungkin berbeza ataupun dalam perbezaan dalam memahami dan menafsirkan sesuatu dalil yang bersifat zanni. Sebagai contoh yang saya sebut tadi, Istumun Nisa, kaitan dengan
tayamum dan sebagainya. Jadi kedua-dua faktor ini menyumbang kepada perkembangan pesat dan tahap tertinggi perkembangan ijtihad. Kemudian kita umat Islam masuk dalam satu zaman, iaitu zaman taklid. Apakah itu taklid? Taklid ini ialah menerima hukum tanpa usul periksa, iaitu bertentangan dengan ijtihad. Dia masalahnya zaman taklid ini bukan masyarakat awam yang sekadar bersifat taklid. Masyarakat awam sememangnya atau akan ikut pandangan ulama. Yang menjadi masalahnya ialah zaman taklid ini ulama yang boleh berijtihad, yang mencapai tahap mujtahid tapi telah meninggalkannya. Maksudnya tidak mengamalkan ijtihad, tidak berijtihad. Sedangkan dia boleh berijtihad. Dan keadaan ini berlaku secara beransur-ansur. Bermula seawal akhir abad ketiga hingga ke pertengahan abad keempat Hijrah. Yang mana berlakunya faktor-faktor yang membawa kepada keengganan golongan Muslim daripada berijtihad. Ketika ini berlaku perdebatan antara ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi, perdebatan mengenai falsafah, mengenai mantik dan sebagainya. Wujud pertikaian. Yang akhirnya membawa kepada masuknya umat Islam ke zaman taklid. Zaman taklid ini berlaku apabila lahir budaya ta'assub mazhab. Ada beza antara amalan budaya bermazhab dan budaya ta'assub mazhab. Budaya mazhab, bermazhab adalah digalakkan. Maksudnya masyarakat awam digalakkan pandangan-pandangan ulama mazhab. Ada masalah. Tetapi apa yang menjadi masalahnya ialah apabila berlaku ta'assub mazhab. Yakni ulama yang bertaraf mujtahid, ulama yang mempunyai kebolehan, keupayaan untuk berijtihad tetapi meninggalkannya. Sebaliknya mereka hanya menumpukan usaha mereka untuk mempertahankan mazhab masing-masing. Ini jadi masalah. Ini jadi masalah. Mereka mencari dalil, mencari illah dan pelaksanaannya berasaskan kepada mazhab sahaja. Fakta-fakta mazhab mencari illah dan pelaksanaannya dijadikan seolah-olah sumber syariat. Yakni Al-Quran dan Al-Hadis dirujuk bagi menyokong pendapat masing-masing sahaja. Ini yang jadi masalah. Dia bersifat ta'asub. Maksudnya mereka mempertahankan mazhab masing-masing dan yang lebih parah ada yang menyalahkan pandangan mazhab-mazhab lain. Sedangkan perbezaan pandangan mazhab ini perlu diraihkan dan perlu dihormati. Bagaimana perbezaan pandangan yang lain. Tapi apabila budaya ta'assub mazhab berlaku, apa yang terjadi? Para penta'assub ini ta'assub dalam mempertahankan pandangan mazhab masing-masing. Ini membawa kepada pertama pupusnya fatwa hukum hasil dari ijtihad sebenar. Maksudnya hasil dari ijtihad yang direct Quran dan mereka tidak merujuk terus kepada sumber asal, yakni sunnah. Sebaliknya hanya lebih merupakan nukilan penceritaan semula pandangan ulama terdahulu. Okay? Jadi bila ditanya tentang suatu isu, maka mereka terus merujuk kepada kitab-kitab mazhab. Mereka tak ada buat rujukan langsung kepada sumber asal, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Pada zaman ini ada yang asli, ada pendapat ataupun fatwa yang asli terus kepada Sunnah. Contohnya seperti Ibnu Taimiyah dan anak muridnya Ibnu Qayyim. Tetapi jarang dijumpai. Bahkan jarang diterima. Kemudian dalam menghasilkan fatwa pada zaman taklid ini terus merujuk kepada kitab-kitab mazhab sebagaimana saya sebut tadi. Mereka tidak merujuk kepada asal, terus merujuk mazhab. Ini adalah ciri-ciri zaman taklid.
Kemudian zaman kebangkitan semula, kalau kita lihat, zaman taklid berlangsung dari pertengahan abad keempat hingga ke-7 Hijrah. Ini sekitar 300 tahun. Namun dalam tempoh tersebut ada ataupun wujud usaha-usaha ijtihad, usaha untuk membangkitkan semula aktiviti ijtihad. Antara gerakan yang ada, yang masyhur, pertamanya gerakan Muwahhidin, iaitu satu golongan di bahagian Afrika Utara. Mereka ini, asas gerakan ini adalah untuk mengajak masyarakat Islam kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Masalah mereka ini ialah mereka menggunakan cara yang keras. Mereka, masyarakat awam Afrika Utara ketika itu majoritinya berpegang kepada mazhab Maliki. Jadi disebabkan gerakan mereka ini adalah usaha untuk membangkitkan semula ijtihad, mereka telah memerangi pegangan masyarakat awam Afrika Utara ini, itu memerangi mazhab Maliki. Mereka membakar buku-buku mazhab Maliki, dan gerakan ini tidak berjaya kerana pendekatan kekerasan yang digunakan oleh golongan ini, dan pada masa yang sama mereka memerangi penggunaan ra'i, sedangkan penggunaan ra'i itu salah. Tapi mereka disebabkan ingin mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, langsung mereka pada masa yang sama menolak penggunaan ra'i, memerangi penggunaan ini. Jadi disebabkan itulah maka gerakan ini tidak berjaya. Kemudian gerakan oleh Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim. Namun gerakan ini tidak popular sebab masyarakat Islam ketika itu telah sebati dengan tak. Jadi idea-idea yang dibawa ataupun ada Ibn Qayyim ini dilihat tidak selari dengan pandangan masyarakat. Selain itu, Ibn Taymiyah sendiri merupakan tokoh yang istimewa ataupun agak kontroversi kerana ada beberapa pandangan berbeza dan bersifat kontroversi, dan ini menjadi faktor penolak gerakan. Kemudian kita lihat gerakan Wahabi di kawasan Hijaz, semenanjung tanah Arab, dikenali sebagai Arab Saudi ketika ini, yang mana dipelopori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang mana mereka ini bersekutu dengan keluarga Saud untuk mendirikan kerajaan Arab Saudi. Seterusnya gerakan oleh Jamaluddin Al-Afghani, seorang tokoh reformis Islam di Mesir, dan kemudiannya diteruskan oleh anak muridnya Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Rashid Ridha. Gerakan ini bermula di Mesir, dan ramai anak-anak Melayu di tanah Melayu ini melanjutkan pelajaran di Mesir. Idea gerakan Al-Afghani ini kemudiannya dibawa pulang ke tanah, dan disebabkan itu timbul pertentangan ataupun pertembungan pandangan antara golongan konvensional dan golongan reformis ini di tanah. Ataupun kalau kita baca sejarah, dikenali sebagai pertembungan antara kaum muda dengan kaum tua, merupakan mereka yang belajar di tanah Arab, di Makkah dan Madinah. Jadi mereka ini lebih bersifat konservatif atau lebih bersifat rasah sunnah tadi. Sedangkan yang golongan dari Mesir ini, golongan kaum muda, sifat progresif, sifat ra'i. Jadi disebabkan itu berlaku pertembungan di tanah. Ada contoh tokoh kaum muda yang ada di tanah Melayu seperti Syekh Hamdan Tahir misalnya. Golongan kaum tua ini seperti Tok Kenali. Kita boleh baca sejarah. Okay. Apa ciri-ciri zaman kebangkitan semula? Pertama ialah cara belajar secara perbandingan, secara terbuka. Tidak lagi tertutup kepada sesuatu mazhab sahaja.
Kemudian terhapusnya fanatisme mazhab. Masyarakat ataupun ilmuwan lebih bersikap terbuka dalam menerima pandangan, dalam mendengar mazhab-mazhab lain, cari sesuatu hukum. Kemudian terbentuknya penulisan baru seperti ensiklopedia dan seumpamanya. Dan wujudnya kodifikasi hukum Majallatul Ahkam berkaitan dengan kodifikasi hukum Majallatul Ahkam Al-Aqliyah ini boleh dirujuk dalam pembacaan yang saya upload di Spektrum juga. Okay, untuk bacaan lanjut. Okay, jadi secara kesimpulannya kita dapati bahawa ijtihad ini melalui suatu siri perkembangan yang bermula dari zaman Rasulullah, kemudian diikuti sahabat, zaman ini, zaman tabi'un tabi'in, kemudian masuk ke zaman taklid dan akhirnya ke zaman kebangkitan semula. Dan kalau kita lihat, ijtihad merupakan suatu perkara ataupun suatu perkara yang memerlukan kepada kesungguhan, ketelitian dan kesabaran. Ianya tidak boleh dilakukan secara membabi buta atau membuta tulis, secara tergesa-gesa, secara gelojoh atau secara gopoh gapah. Dan untuk mencapai tahap mujtahid, ia memerlukan beberapa syarat. Bincangkan dalam seterusnya nanti. Di setakat itu sahaja saya harap kajian kita ini dan hasil dan untuk ini, apakah itu ijtihad Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi